Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita meneruskan lagi kuliah kitab Anak Kunci Syurga, di mana pada minggu yang lalu kita baru sahaja masuk ke dalam bab syarat sah salat. Okey, syarat-syarat sah salat. Syarat-syarat sah salat. Dan kita telah sebutkan beberapa syarat sah salat. Yang pertama adalah menghadap ke arah kiblat. Okey, kalaupun orang tu dia telah mencapai syarat wajib salat, tetapi kalau sekiranya dia menunaikan salat tidak memenuhi syarat sah, seperti dia solat dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat, maka solatnya menjadi tidak sah juga. Oleh sebab itu, solat mestilah wajib menghadap ke arah kiblat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 144, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Okay? Artinya, maka palingkan olehmu akan muka engkau pihak Baitullah, yakni Ka'bah. Dari ayat ini menunjukkan bahawa wajibnya kita solat menghadap ke arah kiblat, yakni Ka'bah. Okay? Kiblat kita adalah Ka'bah. Bagi orang yang berada di timur, maka Ka'bah adalah di sebelah baratnya. Bagi orang yang berada di sebelah barat, kiblatnya adalah di sebelah timurnya. Begitulah seterusnya, kalau orang berada di arah utara, maka kiblatnya adalah di selatan. Okay? Manakala orang yang berada di selatan, maka kiblatnya adalah di arah utara. Okay? Kalau dulu kita kecil-kecil, atau saya sendirilah, saya ingat kiblat ni asal namanya tempat terbenamnya matahari. Seolah-olah di mana-mana pun berada, tengok terbenam matahari. Maka itulah kiblat. Sebenarnya itu hanyalah kiblat bagi kita yang berada di arah sebelah timur. Kerana kita di Malaysia, kedudukan kita adalah Kaabah tu adalah berada di pihak tempat terbenamnya matahari kita. Itu kaedah mudahlah untuk diketahui. Namun sebenarnya kalau diukur secara lebih tepat lagi, kadang-kadang dia lari sedikit. Kerana matahari itu ada dua tempat terbit dan terbenamnya, yaitu di bulan Januari berbeza sehinggalah ke bulan Disember, kemudian balik lagi ke Januari, kan? Sebab matahari, pergerakan matahari ini dia ada perbezaan. Jadi sebab gerakannya tidak sama. Biasanya digunakan pakai kalau untuk meneliti atau mengecek bagaimana kiblat kita yang sebenarnya, kan ada waktu di mana matahari itu betul-betul istiwa di atas Kaabah. Pada ada 2 bulan tu, saya pun tidak berapa ingat. Bulan Mei dan Jun ya, kalau tidak silap saya ada 2 bulan, kan? Yang mana bulan itu adalah merupakan tempat di mana matahari betul-betul beristiwa. Betulnya dia meninggi betul-betul di atas Kaabah, iaitu tepat ketika jam selepas asar lah di tempat kita di Malaysia ini. Kemudian yang keduanya, ini telah kita sebutkan juga, iaitu menutup aurat. Yang ketiga, mengetahui masuknya waktu solat. Yang kelima, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat, suci dari hadas kecil dan hadas besar.
Betulkah? Yang keempat, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima, suci dari najis pada badan, pakaian dan tempat. Dalilnya adalah firman Allah, wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Pakaianmu maka sucikanlah. Wa thiyabaka fatahhir. Artinya, dan akan kain engkau maka sucikan olehmu. Dan yang keenam, meninggalkan berkata-kata dengan yang lain daripada Quran dan zikir dan doa. Itu yang keenamnya. Ya. Yang kelima tadi suci dari najis. Maksudnya najis yang ada pada pakaian. Tetapi sekiranya ada najis di pakaian, maka solat kita tidak sah, batal solat kita. Tapi wudu tidak batal. Ini yang kadang-kadang ada orang keliru, kan? Jatuh tai cicak. Akhirnya jatuh tai cicak kena tangan, dia pun ambil wudu semula. Ya, macam cerita Piramli. Dia kata ada kutu babi melekat di muka dia atau di pakaian dia atau di tubuh badannya, maka dia pun kata Allah batal air sembahyang. Sebenarnya tidak batal, kan? Tidak batal berair sembahyang, dia hanya perlu cuci. Kalau sekiranya dia sedang menunaikan solat, maka solatnya batal, kerana ada najis pada pakaiannya. Okey. Yang keenam, meninggalkan percakapan selain daripada membaca Quran, zikir dan doa. Dalilnya adalah berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ataupun dari riwayat Muslim. Dalam kitab Jawi lama ni disebut hadis riwayat Muslim, tetapi sebenarnya riwayatnya ada juga dalam riwayat Bukhari. Inna hadhihi as-salatu la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Inna hadhihi as-salati la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak boleh padanya untuk membicarakan kata-kata manusia. Artinya bahawa ini sembahyang tiada patut padanya sesuatu daripada perkataan manusia. Maksudnya Nabi SAW mengatakan bahawa solat ini, sebab apa? Dia ada peristiwa di mana pada awal-awal zaman keislaman, ketika awal-awal mula disyariatkan solat, ketika solat maka para sahabat bercerita-cerita di belakang. Nabi sembahyang di depan, imam makmum di belakang, iaitu para sahabat sedang bercerita tapi sedang sembahyang. Macam kita lah, kalau kita ni kanak-kanak, itulah keadaan dia. Kalau kita sembahyang tarawih di masjid tu selalu di belakang, kanak-kanak yang baris belakang sekali ni kadang-kadang siap bercerita lagi sambil bercerita, oh ni. Kita pun semua begitulah dahulu kerana tidak faham lagi. Okey, maka di awal-awal zaman keislaman begitulah juga sahabat, para sahabat Nabi menunaikan solat. Kemudian Nabi SAW pun menyatakan bahawa inna hadhihi as-salah, sesungguhnya solat ini la yasluhu fiha syai' min kalamin nas, maka tidak boleh padanya sesuatu pun, sedikit pun untuk berkata-kata. Tidak boleh sedikit pun terdapat dari perkataan manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis kalau di dalam nota syarah disebutkan hadis yang lengkap, yaitu dari Muawiyah bin Ibnul Hakam As-Sulami. Beliau berkata, baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh atasa rajulun minal qaumi faqultu yarhamukallah faramani alqauma bi absarihim faqultu wa thukla ummiyahu ma sya'nukum tanzuruna ilayya faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. Okay, ini adalah hadis yang lengkap sebenarnya, yang ada pada hadis riwayat Muslim. Kalau dibaca lagi panjang lagi sebenarnya. Tapi ini cukup sampai hujung lah ucapan
hadis tersebut, di mana kata Muawiyah, ketika saya sedang menunaikan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ada seorang lelaki yang bersin, maka saya pun mengucapkan yarhamukallah. Maksudnya lelaki itu dia bersin, acu, lalu dia ucap alhamdulillah. Maka Muawiyah pun mendoakan, kan Rasulullah pun perintahkan bahwa sesiapa dia idza atasa ahadukum, dan apabila bersinnya salah seorang di kalangan kamu, fashammithu, maka doakanlah kepada dia untuk kerahmatan, yaitu doakan yarhamukallah. Kita doakan balas balik yarhamukallah. Okey, dan itu memang sunnah. Tapi ini dilakukan di dalam sembahyang oleh Muawiyah. Lalu semua orang faramani, dia kata faramanil qauma bi absarihim, maka seluruh kaum melemparkan, ataupun semua tengoklah, semua masing-masing tengok kepada Muawiyah. Okey, jadi kalau kita solat, mata kita tengok sesuatu, adakah batal solat kita? Jawabnya tidak batal, selagi mana bahu kita ni tetap menghadap ke arah kiblat. Kalau bahu kita tetap menghadap ke arah kiblat, maka solat kita masih sah. Cuma dia Allah alam lah, mungkin makruh lah, paling pun makruh dan tidak membatalkan solat, kecuali ada keperluan. Maka tidak makruh. Ketika tidak ada keperluan, maka makruh. Seperti kita solat hari ini banyak menutup muka, kerana diwajibkan kita memakai mask ketika solat. Asal hukum ada larangan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita solat dalam keadaan menutup wajah ataupun muka, hidung dan mulut ni. Kan tetapi sekiranya ada alasan, maka menurut para ulama tidak jatuh kepada hukum makruh, tidak menjadi makruh. Asalnya makruh, tetapi dibolehkan ketika mana ada keperluan. Seperti hari ini adanya keperluan untuk mencegah daripada berjangkitnya virus COVID-19. Okay, jadi setelah itu kata Muawiyah, semua orang pun melihat kepada saya. Lalu saya pun bertanya kepada mereka, wa thukla ummiyahu ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Dia kata, mengapa kamu semua melihat kepada saya? Mereka pun menepuk tangan mereka di atas paha saya. Saya lihat mereka semua menghendaki saya untuk diam. Semua mereka kata, diam. Okey. Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakat. Okey. Sakattu, maka saya pun diam. Saya lihat mereka semua menghendaki saya untuk diam. Maka setelah apabila habis solat, sungguh saya tidak pernah melihat seorang guru yang sebelum atau selepas baginda yang mana lebih baik, yang mana ianya lebih baik dalam pengajarannya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sangat elok, sangat baik, sangat tinggi akhlak Nabi dalam mengajarkan agama. Okey, orang-orang lain semua pandang, maka dia terasa, sampai dia pun bercakap, kalau ikut batal lah sembahyang dia, kan? Kenapa kamu tengok saya? Macam gitu. Lalu mereka tepuk-tepuk dia punya paha. Diam. Maksudnya disuruh diam. Sebab kalau bercakap batal. Sebab ketika ini Muawiyah ni tidak tahu. Muawiyah ibnu Hakam as-Sulami belum tahu lagi bahawa bercakap boleh membatalkan solat. Bahkan mendoakan orang lain pun juga sama. Yang betulnya kita berdoa kepada Allah. Sebab kalau kita ucap alhamdulillah, maka itu untuk Allah. Tapi kalau yarhamukallah, maka doa itu untuk orang. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Maka doa itu ditujukan kepada orang, kerana itu dia termasuk percakapan. Okey, maka tidak dibenarkan. Kalau kita sedang solat, ada orang bersin, dia pun sebut alhamdulillah, itu boleh. Tapi untuk kita jawab ketika itu tidak boleh, melainkan setelah habis solat barulah kita doakan yarhamukallah. Okey, yarhamukallah. Adapun orang yang mendengar, orang yang mendoakan dirinya ketika kita ucap alhamdulillah, kemudian ada orang dengar, lepas itu dia pun doakan yarhamukallah, maka kita yang mendengar hendaklah mendoakan semula. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan kita hendaklah mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum.
Semoga Allah memberi hidayah kepada kamu dan memperbaiki keadaan kamu. Lalu kata Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, demi Allah baginda tidak memasamkan muka kepada saya. Nabi muka tidak lain, kan? Dia tidak tengok dengan keadaan marah atau muka masam. Ya? Tidak memukul kepada saya, tidak juga mengata kepada saya. Kata Muawiyah, Rasulullah itu baik, sangat baik dalam pengajaran Nabi. Dalam pengajaran baginda. Lalu baginda pun bersabda, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai' min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini maka tidak diperbolehkan padanya sesuatu pun dari kata-kata manusia. Innama huwa tasbih. Sesungguhnya di dalam salat itu hanya ada tasbih, yaitu pujian kepada Allah, subhanallah. Seperti kita baca dalam rukuk dan sujud, subhana rabbiyal a'la, dalam sujud dalam rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wat takbir, dan juga ucapan takbir, Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar. Jadi ada ucapan takbir. Wa qiraatul Quran, dan ada ucapan Quran, dan ucapan ataupun bacaan Al-Quran hanya ada pada ketika berdiri. Adapun ketika kita rukuk dan sujud, maka Nabi melarang kita membaca Al-Quran. Tidak boleh dibaca Al-Quran kecuali ketika kita sujud ataupun ketika sujud tu kita hendak berdoa, kebetulan doa tu kita ambil dari Quran, maka menurut para ulama tidak mengapa. Ketika itu boleh. Yang penting dengan syarat ketika kita baca doa tersebut kita berniat untuk membaca doa, bukan berniat untuk membaca Al-Quran. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mau baca dalam sujud, boleh ke tidak? Boleh. Yang penting kita berniat untuk berzikir ataupun berdoa. Okey? Itu yang ketujuh. Yang keenam. Yang ketujuh. Dan yang ketujuh, mengetahui kelakuan sembahyang dengan bahawa mengetahui ia akan segala fardunya dan sunnatnya, kerana diqiyas dengan segala amal yang lain daripadanya. Tetapi jika mengiktikadkan ia akan segala pekerjaannya fardu atau sembahyangnya fardu dan setengahnya sunat, dan tiada membeza ia, dia pun tidak tahu mana yang antara yang fardu dan yang sunat, dan adalah ia seorang yang kebanyakan, dan tiada mengqasad ia akan yang sunat dengan fardu, nescaya sah sembahyangnya. Okey, saya ulang semula dalam bahasa yang mudahnya. Mengetahui tentang perbuatan dalam solat, iaitu mengetahui setiap perkara yang fardu dan perkara yang sunat, kerana dikiaskan dengan setiap amalan yang lain daripadanya seperti wuduk. Tetapi jika orang awam mengiktikadkan bahawa semuanya adalah fardu ataupun sebahagian fardu dan sebahagian lagi sunat, ataupun tidak membeza-bezakannya, maka jika ia tidak menentukan yang sunat sebagai fardu, maka solatnya itu adalah dikira sebagai sah. Okay? Yang penting dia tahulah perbuatan solat, meskipun dia tidak tahu mana satu yang fardu, mana satu yang sunat, kan? Sebab solat sunat dan solat fardu hakikatnya sama. Orang yang solat subuh 2 rakaat dengan orang yang solat sunat 2 rakaat, perbuatannya sebiji sama. Bezanya hanya ada doa kunut. Kalaulah orang tu bermazhab Hanafi dan Hambali yang tidak membaca kunut, maka solat sunat dan solat subuhnya sama saja. Apa beza dia? Sama saja, kan? Jadi bagi orang awam yang sembahyang, contoh dia sembahyang fardu, okay? Ataupun orang tu sembahyang sunat, kita sembahyang fardu, kita berimamkan orang yang sembahyang sunat. Menurut para ulama boleh sah sembahyangnya, okay? Kecuali orang yang solat dia orang yang solat tamam, sempurna, kemudian orang yang musafir ikut orang yang solat tamam, dan orang yang musafir ni hendak solat secara qasar, maka di situ para ulama mengatakan tidak boleh. Ini masuk dalam bab jamak qasar lah pula, kan? Jadi secara umumnya begitulah. Maksudnya syarat yang ketujuh mengetahui perbuatan solat. Maka orang yang tahu perbuatan-perbuatan dalam solatnya, yang sunatnya, wajibnya,
yang fardunya, ataupun kalau dia tidak ketahui pun cukuplah sekadar secara awam, secara umumnya dia mengetahui fardu-fardu pada sebahagiannya, maka solatnya sah. Okey. Yang ke-8, tidak menambah rukun fi'li dengan sengaja. Yang ke-8, yang ke-8, maksudnya yang ke-8 lah, ke-8, meninggalkan menambah rukun fi'li dengan sengaja kerana main-mainnya dan meninggalkannya perbuatan yang keji seperti melompat kerana menafikan ia akan sembahyang. Okey, dia buat perbuatan lain, menambah rukun fi'li. Contohnya dia melompat ataupun dia tambah rukuk yang kedua contohnya dengan sengaja, maka batal lah. Okey, batal solatnya. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak batal. Contoh orang menambah rukun fi'li, dia tertambah rakaat, habis seperti tahiyat akhir dia berdiri lagi sekali, dia tidak sengaja. Ketika diingatkan oleh makmum subhanallah, maka dia duduk semula. Hendaklah dia duduk semula. Berbeza dengan orang yang tertinggal rakaat, bukan rakaat, orang yang tertinggal tasyahud awal. Okay. Orang yang tertinggal tasyahud awal, iaitu tahiyat awal. Contohnya sepatutnya dia duduk tahiyat awal, tetapi dia terus berdiri, dia lupa. Dia ingat masih rakaat pertama, atau dia ingat sudah rakaat yang ketiga. Ketika dia berdiri, maka makmum tidak perlu lagi untuk memperingatkan dengan menyebut subhanallah dengan tujuan untuk supaya dia duduk semula. Tidak boleh, kerana telah sempurna rukunnya berdiri. Sedangkan perbuatan duduk tahiyat awal hanyalah sunnat ab'ad, yang mana kalau dia tertinggal maka cukup dengan dia menggantikannya dengan melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi sebelum dia memberi salam di akhir solatnya. Okey. Kata Syekh Al-Mandili, dengan meninggalkan perbuatan yang keji seperti melompat kerana dianggap menafikan keadaan solat yang sebenar, juga tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang banyak secara berturut-turut sebanyak 3 kali, kerana juga menjadikan solat itu terbatal. Kalau perbuatannya itu yang bukan merupakan perbuatan solat dilakukan melebihi 3 kali, maksudnya kiraan ni adalah menurut mazhab Syafi'i. Okey. Adapun ulama mazhab lain kiraannya berbeza pula, kan? Ada yang mengira 3 kali itu adalah dengan kiraan yang berbeza-beza pula, kan? Jadi ada yang mengira kalau perbuatan kita selagi mana ianya ada keperluan, maka tidak dikira sebagai perbuatan yang sia-sia. Dan ini semua termasuk ada khilaf yang banyaklah. Secara umumnya tidak menambah dengan sengaja rukun fi'li. Dan yang ke-9-nya, meninggalkan makan dan minum sama ada sedikit atau banyak, kerana perbuatan tersebut tidak melambangkan perbuatan solat. Walaupun dipaksa makan atau minum, maka solatnya tetap akan terbatal. Ini kerana perkara ini adalah jarang berlaku. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuk bab rukun solat, segala rukun solat. Okay. Masa mencemburui kita. Sebentar lagi akan masuk waktu isya. InsyaAllah saya sebutkan secara ringkas saja lagi. Ada 13 rukun solat dan menjadikan tamak-ninah pada 4 tempatnya bagi menyempurnakan perbuatan rukun-rukun solat. Okay. Ada 4 tamak-ninah. Sebab tu dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, kitab yang lama-lama, sebahagiannya menyebutkan rukun solat itu ada 17. Sebahagian menyebutkan ada 18. Kerana apa? Kerana ada yang menyebutkan tamak-ninah itu dipisahkan sebagai rukun yang berbeza. Contohnya rukuk, kemudian dia sebut tamak-ninah dalam rukuk, dia bezakan kiraannya. Kemudian i'tidal sebagai satu rukun, kemudian tamak-ninah dalam i'tidal sebagai rukun yang lain pula. Kemudian sujud, kemudian tamak-ninah dalam sujud, dia kira lain lagi. So itulah ada yang kira sehingga 17, ada pula yang 18 rukun. Okey. Tapi secara umumnya kalau digabung-gabungkan, maka kesimpulannya menurut mazhab Syafi'i ada 13 rukun solat. Okey, yang mana ada 4 tempat tamak-ninah. Apa dia? Ketika rukuk, pertama rukuk, kemudian i'tidal, sujud dan duduk antara 2 sujud. Keempat-empat perbuatan ini
disertakan sekali dengan tumaknina. Apabila tidak disertakan, seperti kitab-kitab yang lama seperti Matan Abu Syuja', apalagi kitab mazhab Syafi'i yang lain seperti apa namanya tu? Apalagi satu kitab mazhab Syafi'i itu yang ditulis oleh ulama Yaman. Okey, ada lagi satu saya lupa nama dia. Safinatun Najah, Safinatun Najah. Okey, kitab itu juga menghimpunkan matan ataupun secara ringkas mazhab Syafi'i. Jadi disebut di sana dipisahkan semua. Tumaknina itu dipisahkan sehingga itu mereka menyebut ada 17 atau 18 begitulah. Dia punya rukun solatnya. Jadi yang kita sebut ni yang mudahlah yang sudah digabungkan. Yang pertamanya niat dengan hati untuk mengerjakan solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Dan ila akhir hadis. Artinya hanya sah segala amal itu dengan niatnya. Maka jika ada sembahyang itu sembahyang sunat mutlak, nescaya memada padanya qasad memperbuat sembahyang sahaja. Jika ada ia sembahyang sunat yang mempunyai waktu, nescaya wajib padanya qasad dan ta'yin, artinya penentuan. Okey, kalau solat mutlak cukuplah dia niat solat saja umum. Nawaitu bukan nawaitu usalli sunnatan, ataupun dia niatlah hati saja aku sembahyang solat sunat lillahi ta'ala. Umum saja, maka tidak mengapa. Okay? Niat itu sudah memadai. Akan tetapi kalau solatnya solat tertentu, okay, seperti solat subuh, solat zuhur, maka ada ta'yin, maksudnya ada penentuan. Dalam solatnya mesti ada lintasan solat itu solat apa. Zuhur mesti dalam lafaz niat tu biasanya ada sebutan fardhu zuhri, fardhu subhi, kan? Tapi sebenarnya lafaz itu hukumnya menurut mazhab Syafi'i sunat saja. Akan tetapi menjaharkan, menguatkan kita punya lafaz tu, itu yang sebahagian ulama menghukumkan sebagai makruh. Makruh kita ucapkan secara kuat. Atau ada ulama yang menyebutkan ianya sebagai bid'ah, kan? Akan tapi ini masalah khilafiyah. Okay? Jadi kalau orang lafaz kuat pun artinya bukanlah menjadi satu kesalahan yang besar, tapi sebaiknya diperlahankanlah suara, jangan dikuatkan sehingga mengganggu orang. Kita pun usolli sampai terganggu orang. Lagi-lagi kalau yang banyak was-wasnya tu usolli berapa banyak kali dia usolli sehingga akhirnya membuang waktu, kan? Membuang waktu dan mengganggu orang-orang di sebelah kanan dan kirinya. Okay? Jika ingin mengerjakan solat sunat mutlak, maka memadai dengan tujuan qasad. Okay, ini sudah tadi. Manakala bagi solat fardu pula, maka wajib meletakkan tujuan qasad. Mesti letakkan. Kemudian penentuan, yakni ta'yin jenis solat apa. Okay? Dan keadaan yang dikerjakannya itu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada sambungannya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap seorang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Okay? Artinya dan hanya saja bagi tiap-tiap seorang itu barang yang berniat akan dia. Itu terjemahan kitab yang lama. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah takbiratul ihram. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila salati fakabbir." Artinya apabila berdiri engkau kepada sembahyang, maka takbir olehmu. Bertakbirlah. Okey? Idza qumta ila salah fakabbir. Jika engkau berdiri untuk menunaikan solat, maka ucapkanlah takbir. Bagi mereka yang berkemampuan untuk menyebut, maka telah ditentukan bahawa lafaz takbir adalah Allahu Akbar. Kerana lafaz inilah yang dinakalkan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita sebut lain selain dari itu. Kita mau sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Kan? Allahul Azim contohnya tak boleh juga walaupun maknanya betul. Kan? Apalagi Allah Ar-Rahman ataupun Allahul Quddus dan seterusnya lah. Ataupun Subhanallah tak boleh juga. Kerana yang dinakalkan dari hadis Nabi hanya mengucapkan Allahu Akbar. Kerana Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang.
Sunat mengangkat kedua-dua tangan setentang dengan bahu. Okey, begini. Atau telinga lah. Ada dua riwayat, satu setentang dengan telinga, satu lagi setentang dengan bahu. Jadi kedua-duanya itu adalah sahih. Okey, boleh kita lakukan. Ataupun kalau tidak setentang dengan telinga dan bahu pun solat masih sah. Okey, dan tidak menjejaskan solat kita. Cuma yang sunnahnya adalah setentang dengan bahu ataupun daun telinga kita. Okey. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah. Okey, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya, mankibaihi. Sejajar dengan ataupun bersetentang dengan kedua bahunya apabila baginda memulakan salat, idza ftataha as-salah, maksudnya apabila Nabi mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar, maka setentang bahu ataupun telinga dalam riwayat yang lain lah. Wajib menyertakan niat semasa lafaz takbiratul ihram, yaitu menghadirkan dalam hatinya perkara yang diniatkan itu, maka seseorang itu mengqasadkan meletakkan tujuan untuk mengerjakan solat semasa permulaan takbirnya. Okey, niat ni khilaf di kalangan ulama waktu bila niat itu mula dilintaskan. Kalau mazhab Syafi'i adalah permulaan solat iaitu takbiratul ihram, maka ketika itulah lintasan niat itu berlaku. Adapun mazhab Maliki, waktu berwuduk pun boleh kita lintaskan niat. Kerana mereka masing-masing mentakrifkan niat itu berbeza-beza. Okey, jadi masalah itu tidak kita berbincangkan kerana itu merupakan masalah khilafiyah. Dan kita tidak boleh bila mana ada orang berpegang dengan sesuatu pandangan yang disertai dengan hujah-hujah yang kuat, maka tidak boleh kita menuduh orang tersebut telah terkeluar daripada contohnya mazhab Syafi'i, ataupun kita kata orang tu sesat dan seterusnya, kan? Kerana Imam Syafi'i juga mengatakan apa saja pandangan yang berdasarkan hadis yang sahih, maka itu adalah merupakan mazhab aku. Cuma kita perlu pelajari lah, kan? Tidak boleh kita sesuka hati baca hadis kemudian kita yang kita mengistinbatkan sendiri, tetapi hendaklah kita merujuk daripada para ulama. Mulakan dengan mazhab Syafi'i dahulu, kita kuatkan ataupun kita faham betul-betul, kita amalkan apa yang kita pelajari. Kemudian sekiranya suatu masa nanti kita temui ada satu pandangan yang kita rasakan lebih kuat lagi, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar amalan yang kita lakukan itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita berniat segala apa yang kita lakukan ini, niat kita adalah untuk mencontohi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna selain dari perbuatan kita adalah selain dari yang kita yakini betul, yang lain salah, tidak, kan? Kita dalam masalah fiqh ni ataupun dalam masalah fiqh, kita kena adanya keterbukaan ataupun jangan kita jumud ataupun orang kata kita terlalu taklid. Okey, kita pun kata satu saja betul, yang lain semua salah. Tak boleh. Okey, bahkan ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri pun berbeza pandangan, berselisih pandangan dalam sesuatu permasalahan, sehingga mazhab Syafi'i sendiri ada dua mazhab. Imam Syafi'i ada dua mazhab, satu mazhab ataupun qaul qadim, satu qaul jadid. Dan ulama Syafi'iyah ke belakang, antaranya Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar juga, mereka kadang-kadang menguatkan pandangan Imam Syafi'i yang lama, kadang-kadang menguatkan pandangan Imam Syafi'i yang baru. Okey, tapi tak perlu kita sibuk yang tu, kita belajarlah dahulu yang asas fiqh ini. Mudah-mudahan kita dapat amalkan apa jua amalan ibadah kita ini adalah berdasarkan ilmu, bukannya berdasarkan ikutan semata-mata. Jadi saya kira cukup dahulu untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan sekiranya tidak ada halangan. Yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Saya memohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.